A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lima sidik, Muallim harapkan untuk semua dalam keadaan okey, tenang, gembira, bersama keluarga kat rumah, kan? Rindu tak datang sekolah? Rindu kan? InsyaAllah tak lama dah, mungkin dalam bulan depan ke kan, kalau sekolah buka, bolehlah datang sekolah insyaAllah. Baik, untuk pembelajaran pada minggu ini, sebelum tu, pada minggu lepas Muallim ada bagi latihan kan? Latihan. Jadi siapa yang tengok, sebab tu kena penting yang tengok video sampai habis. Tengok video sampai habis, ada latihan pada minggu lepas, minggu kedua tu. Jadi latihan tu buat, tak perlu hantar lagi. Nanti kita buat latihan lagi sekali, Muallim akan kutip buku ke kan, ataupun Muallim akan tanda secara online. Tapi yang penting pastikan buat, sebab bila kita dah belajar sesuatu topik tu, bila kita terus buat latihan, insya-Allah kita lebih ingat. Okey. Dan untuk minggu ni kita akan sambung pada unit 2. Unit 2 pada muka surat 6. Kita pada muka surat 6. Okey. Baik, kita tengok yang bertajuk Bai'atul Hudaibiyah. Ada pensel boleh isi baris. Ada highlight boleh tanda benda-benda yang penting. Bai'atul Hudaibiyah. Bai'ah Hudaibiyah. Bai'ah ni apa? Siapa tahu maksud bai'ah? Bai'ah ni maksud dia lebih kurang macam janji, taat setia ataupun sumpah. Bai'ah. Bai'ah ni maksud dia janji ataupun taat setia ataupun sumpah. Okey. Di dalam topik Bai'atul Hudaibiyah ni ada satu bai'ah, ada satu perjanjian lagi, iaitu Bai'atul Ridwan. Dalam warna hijau tu Bai'atul Ridwan. Okey, kita tengok dulu apa itu Bai'atul Ridwan. Pada tahun 6 Hijrah, seramai 1,500 orang Islam telah berangkat ke Mekah. Bagi mengelakkan berlakunya peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengerjakan ibadah umrah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa binatang ternakan untuk dikorbankan dan berihram untuk mengerjakan umrah. Rasulullah nak balik kampung kan? Nak balik kampung. Selepas Rasulullah membangunkan Islam yang sangat hebat di Madinah, Rasulullah nak balik semula ke Mekah, kampung halaman Rasulullah, kampung halaman orang-orang Muhajirin. Dan Rasulullah tidak berniat untuk berperang. Rasulullah balik itu sebab Rasulullah nak mengerjakan umrah. Kerana di Mekah tu adanya Baitullah, iaitu Kaabah. Kan? Dan sebab tu Rasulullah tak nak perang, dan Rasulullah bawa binatang ternakan. Bukan Rasulullah bawa bala tentera, Rasulullah bawa senjata, tak. Rasulullah bawa ternakan untuk dikorbankan. Dan berihram untuk mengerjakan umrah. Berihram. Tapi apa yang jadi, kita tengok reaksi orang Quraisy. Tengok, apabila mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam ke Mekah, kaum Quraisy berasa takut dan gempar. Tahu takut kan? Mereka menganggap kaum mukmin datang untuk memerangi mereka. Padahal tak pun. Orang jahat memang selalu takut kan? Kaum Quraisy berasa serba salah. Jika kaum muslimin dibenarkan masuk ke Mekah, bererti kemenangan berpihak kepada orang Islam. Mereka juga akan dituduh takut kepada kekuatan Islam. Nampak orang kafir memang sikap dia macam tu. Dia tak boleh nampak, walaupun pada hakikatnya dia tak boleh tengok orang Islam ni lebih hebat, lebih berkuasa, menang dalam semua segi. Sebab tu kita mesti jaga kekuasaan, harta, maruah. Pastikan kita orang Islam ni berada di tempat yang sepatutnya. Oleh itu, sebagai menghalang kedatangan orang Islam, pemimpin Quraisy telah menghantar pasukan berkuda yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid
untuk mengusir orang Islam. Pada waktu ni Khalid Al-Walid belum masuk Islam lagi. Masih lagi kafir. Dia suruh pasukan berkuda untuk halau orang Islam. Padahal orang Islam masuk tu nak berdamai, bukan nak berperang, nak mengerjakan umrah, nak balik kampung halaman. Tapi disebabkan orang kafir ni takut, gerun kepada orang Islam, tak nak orang Islam ni nampak hebat, mereka nak halau. Halau orang Islam yang datang untuk mengerjakan umrah. Kan? Okey, seterusnya kita tengok pada muka surat yang ketujuh. Inilah terjadinya, itulah permulanya terjadinya peristiwa Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni apa, kita akan tengok. Rasulullah SAW mengutuskan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menemui Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan pembesar Quraisy untuk memberitahu tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Rasulullah hantar sahabat untuk maklum. Rombongan Sayyidina Uthman telah bertemu pasukan peronda Quraisy dan berlakulah pertempuran sehingga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah ditangkap. Kemudian orang Islam telah mendapat berita palsu yang mengatakan Sayyidina Uthman telah dibunuh. Tujuannya adalah bagi melemahkan semangat orang Islam. Sayyidina Uthman dalam perjalanan nak menyampaikan tujuan hasrat Rasulullah dan orang Islam datang, mereka telah bertempur dengan peronda Quraisy, menyebabkan Sayyidina Uthman telah ditangkap. Dan orang-orang kafir Quraisy ni menyebarkan berita sehingga sampai ke pengetahuan Rasulullah yang mengatakan bahawa Sayyidina Uthman sudah dibunuh. Mereka sebar, mereka tak bunuh pun lagi. Mereka sebar tu supaya orang Islam ni takut, supaya orang Islam ni balik, kan? Lalu apa reaksi Rasulullah? Tengok pada perenggan yang kedua. Disebabkan berita tersebut, umat Islam mengadakan perjanjian taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan, perjanjian Ridwan. Mereka berjanji dan bersumpah tidak akan kembali tanpa memerangi musuh, sebagaimana yang telah disebut dalam surah Al-Fatah ayat 10. Jadi Bai'atul Ridwan ni perjanjian sesama orang Islam. Okay, dah tahu kan maksud dia. Bai'atul Ridwan ni perjanjian sesama orang Islam yang mana mereka berjanji tidak akan balik ke Madinah selagi mana mereka tidak memerangi orang kafir yang telah membunuh Sayyidina Uthman. Itu beza. Bai'atul Ridwan ni perjanjian di antara orang Islam sesama orang Islam. Mereka berpakat, mereka berikan taat setia, mereka berjanji sama-sama, kita perang sama-sama, kita hadap sama-sama apa jua keadaan, apa jua masalah, apa jua rintangan dan cabaran, kita sama-sama harung. Itu Bai'atul Ridwan, perjanjian sesama mereka, sesama orang Islam. Lalu Allah rakamkan peristiwa ini dalam surah Al-Fath ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu Muhammad untuk berjuang menentang musuh, mereka hanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu untuk membalasnya. Oleh itu siapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya. Dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Allah sebut dalam ayat ni, orang yang beri taat setia tu kepada Rasulullah, Bai'atul Ridwan ni perjanjian orang Islam dengan Rasulullah, bukan dia memberi taat setia kepada Rasulullah sebenarnya, tapi memberi taat setia kepada Allah. Allah yang sebut macam tu. Jadi siapa yang mungkir, Allah kata siapa yang mungkir, bahaya akan menimpa mereka. Siapa yang taat setia, siapa yang menyempurnakan janji dia,
Allah akan diberi pahala yang sangat besar. Itu janji Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi segala benda yang Allah sebut, yang Allah katakan dalam Al-Quran, kita kena yakin dan percaya. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, Bai'atul Ridwan ni perjanjian orang Islam dengan Rasulullah. Perjanjian apa? Untuk perang orang kafir disebabkan tindakan mereka yang menghalang orang Islam nak masuk ke Mekah, dan mereka berjanji tidak akan balik selagi mana tidak berperang ataupun tidak berjaya mendapat keputusan yang baik hasil daripada pertempuran ini. Baik. Seterusnya kita tengok pada muka surat 8. Okey. Apabila orang Quraisy mendapat tahu orang Islam hendak menuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, mereka terus membebaskannya kerana mereka tidak bersedia untuk perang. Tahu takut kan? Tahu takut. Bai'atul Ridwan yang berlaku antara Rasulullah SAW dengan kaum muslimin menunjukkan hubungan persaudaraan yang erat dan semangat jihad di kalangan kaum muslimin. Nampak? Orang kafir takut sebab tahu kan sebelum-sebelum ni dah banyak peperangan yang mana orang Islam sentiasa menang. Mereka takut, lalu mereka membebaskan Sayyidina Uthman. Jadi umat Islam telah berjaya. Disebabkan Bai'atul Ridwan telah umat Islam telah berjaya membongkar ketakutan pengecutnya orang-orang kafir Quraisy. Dan Bai'atul Ridwan ni menjadi bukti juga bahawa hubungan orang Islam sesama Muslim dengan Rasulullah, mereka sentiasa bersedia. Bila-bila masa sahaja mereka boleh bersedia untuk berjihad, untuk mengorbankan nyawa mereka demi mentegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun sama. Dalam diri kita mesti ada semangat, mesti ada semangat jihad. Jihad ni bukan sekadar berperang. Jihad ni kita lawan, kita tinggal benda-benda yang buruk pun adalah satu jihad. Kan? Kita nampak duit, kita boleh ambil duit ataupun ada dompet kan, dompet ayah atas meja kat depan kan, kita boleh ambil duit, mana kita curi, tapi kita kata oh ni dosa, tak boleh, tak baik. Itu adalah juga jihad. Kita lawan perkara-perkara yang tak baik kan. Kita nak pukul adik kita lawan, tak boleh pukul, ni Allah marah. Itu pun satu jihad kan. Kita berpuasa kan, kita pun satu jihad. Kita tahan lapar kita supaya kita nak dapat pahala, nak dapat keampunan pada Allah kan. Itu pun jihad. Kita seronok pukul 8 sebenarnya ada cerita kartun sedap kan. Pukul 8 ada cerita kartun sedap yang kita suka, tapi ayah ajak pergi surau, maghrib isyak baru balik, pukul 9 baru balik. Itu pun jihad. Macam-macam jihad ni besar. Jihad ni nanti kita akan belajar. Jihad ekonomi, jihad masa, jihad duit. Duit kita sedekah pun adalah satu jihad. Kita sumbang kepada orang yang buat kerja-kerja Islam pun satu jihad. Masya Allah, luas. Jadi orang Islam pada waktu itu mempunyai semangat jihad yang hebat. Kita pun sama. Kita mesti ada semangat jihad. Jihad ni bukan sekadar untuk kita, kadang kita bantu orang pun ada satu jihad. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi sehingga begitu sekali hasil disebabkan orang Islam ni bersatu padu, sehingga orang kafir pun mengalah. Kita pun sama, pada waktu ini orang Islam banyak berpecah belah. Banyak berpecah belah. Kita tak boleh, sesama Islam jangan ada pergaduhan, jangan ada iri hati, jangan ada dengki, jangan ada pecah belah, kerana boleh menyebabkan Islam itu lemah dan orang kafir menjadi kuat. Kan apa yang berlaku di negara-negara Arab sana kan, mereka berpecah sesama Islam sehingga orang kafir mengambil kesempatan dan kitalah orang Islam lah yang rugi. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita tengok sikit lagi rentas kurikulum. Berkaitan fiqh. Umrah, apa maksud umrah? Umrah berarti mengunjungi Baitullah Haram. Baitullah Haram tu maksud dia Kaabah, dengan mengerjakan tawaf
sa'i dan bergunting. Umrah boleh dikerjakan pada bila-bila masa di sepanjang tahun. Berbeza dengan haji yang hanya sah dikerjakan dalam bulan Zulhijjah sahaja. Nah, beza umrah dengan haji, umrah bila-bila sahaja boleh buat. Haji pada musim haji je, bulan Zulhijjah sahaja. Sebab tu haji ni ada kota dia kan, dah daftar je dah. Daftar sebab tu ada kota dia. Sebab boleh buat pada waktu tu, jadi akan berebut seluruh negara kan. Setiap waktu musim haji sampai 1 juta, 2 juta orang penuh di Mekah untuk mengerjakan haji. Tapi sekarang ni masya-Allah kan. Umrah Kaabah pun masih lagi, Mekah pun masih lagi belum dibuka kepada negara-negara lain, hanya negara dia je. Tu pun orang, kalau kita tengok di TV kan, orang tawaf di Kaabah tu sikit dengan keadaan jarak-jarak disebabkan pandemik COVID-19 ni kan. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabak COVID ni supaya orang Islam yang sedang menunggu masa untuk melaksanakan umrah, nak melaksanakan haji kan, tok nenek moyang, tok nenek kita, mak ayah kita yang dah dapat peluang nak pergi haji tapi tak boleh pergi disebabkan wabak COVID ni, kita harap Allah pemudahkan urusan mereka, Allah murahkan rezeki mereka dan Allah bagi kesempatanlah peluang kepada mereka. Kerana semua orang Islam mempunyai niat yang sama. Paling-paling kurang sekali seumur hidup nak pergi menunaikan haji. Kerana itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk pada minggu ini, kalau ikut jadual kita pada pukul 10 hingga 11.30 kan. Jadi lepas habis kamu antum buat tengok video ni, antum tulis nama kat bawah, dan apa sahaja yang antum tak faham boleh tanya di bahagian komen. Muallim akan tunggu sampai pukul 11.30. Kalau kamu komen, muallim akan terus balas komen. Apa yang tak faham boleh tanya. Dan kalau ada kerja yang minggu lepas tak siap tu, boleh buat pada waktu ni sehingga 11.30. Apa yang tak faham boleh tanya terus. Muallim akan tunggu. Komen je. Komen, muallim akan balas komen insya-Allah. Dan jangan lupa dah habis tengok video ni, komen nama supaya muallim boleh rekod kan. Dan siapa yang belum tengok lagi video minggu lepas, tolong tengok dan komen nama. Okey? Jadi muallim rasa cukup sekadar tu. Terima kasih anak-anak semua. Muallim rindu kat semua. Mudah-mudahan kita dapat belajar seperti biasa pada masa akan datang insya-Allah, sama-sama kita doakan. Dan muallim harap antum semua duduk kat rumah, duduk kat keadaan baik, jadi anak yang soleh dan solehah. Jadi anak yang taat kepada cakap ibu ayah. Mudahkan urusan mak ayah, gembirakan mak ayah. Jangan susahkan mereka, jangan sedihkan mereka. Kerana mereka lah syurga kita kat dunia. Okey? Muallim rasa cukup sekadar tu. Terima kasih, minta maaf segala kekurangan. Kita jumpa pada minggu depan insya-Allah. Dan jangan lupa, muallim tunggu sampai pukul 11.30. Kalau ada persoalan yang tak faham boleh tanya di bahagian komen, insya-Allah muallim akan jawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.